Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Seperti pujian yang dinaikkan oleh anak-anak kami ya Tuhan, 主啊，就像刚才那些儿童所献上的诗歌， biar Engkau yang memenuhi hati kami dengan kehidupan-Mu sendiri. 就让你用你自己的生命来充满我们每个人的心， Dan biar hidup kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. 让我们的生活、我们的生命被改变成越来越像你一样。 Pagi ini kami mau duduk di kaki-Mu, 今天早上，我们要坐在你的脚前， mendengarkan suara-Mu untuk mengajar kami. 来听你的话语，教导我们每个人。 Hamba-Mu yang berdiri di depan begitu terbatas. 站在你面前的仆人是那么的有限的， Biar Engkau yang menyembunyikan dia di balik salib-Mu. 让你把它藏在你十字架的背后， Biar dia yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu saja. 让他可以传讲出你的心里话。 Terima kasih banyak ya Tuhan, 主啊，感谢你， layanilah kami semua. 求你服侍我们每个人。 Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini 我们将讲道时间 di dalam nama Tuhan Yesus. 交托在耶稣基督的圣名里。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. 弟兄姐妹，早上好！ Senang bisa berada di tempat ini untuk berbagi akan kebenaran firman Tuhan. 很高兴今天早上我能够站在这里分享主的话语。 Ada yang namanya pepatah Indonesia ini tidak kenal maka tidak sayang ya. 有一个印尼语俗话说，就是不认识就不会去爱。 Jadi mungkin saya memperkenalkan diri sebentar. 所以我先做一个自我介绍。 Ya, foto yang ada di depan 在视频上的照片， yaitu adalah kami berdua. Saya berasal dari Sulawesi Selatan dan istri saya berasal dari Bangka. 就是我和我的妻子，我是从苏拉威西，我的妻子是从邦嘎岛， Ya, Hakangin. 就是客家人。 Iya, kami melayani selama 9 tahun di China. 我们在中国侍奉了9年时间， Jadi itian ke tong chongwen lah ha. 所以我可以明白一点点的中文。 Iya, jadi kemudian kami kembali ke Indonesia 然后我们就返回了印度尼西亚， dan kami banyak masuk di dalam pelayanan member care dan mobilisasi untuk misi. 我们参与了宣教的许多侍奉。 Nah, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah 今天早上，今天早上我要讲的主题就是 menjadi penjala manusia. 得人的渔夫。 Iya. Jadi ayat ini terambil dari Matius pasal 4 ayat yang ke-19. 今天早上的经文是取自于马太福音第4章第19节。 Saya akan membacakan sekali lagi buat kita. 我将读这段经文。 Dikatakan demikian, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." 耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。” Nah Bapak Ibu, dari ayat ini sebenarnya ada 2 kalimat yang sangat penting sekali di dalam kekristenan. 弟兄姐妹，其实在这段话里面含了2个非常在基督教里非常重要的意义。 Nah yang pertama adalah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 第一点就是来跟从我，我要叫你们做 Kenapa 得人如得鱼一样。 Kenapa kalimat ini penting? Karena pemahaman akan kalimat ini akan menentukan kualitas hidup kekristenan kita. 为什么这段话非常重要呢？因为理解这段话将决定我们基督徒生活的质量。 Nah, kalau kita percaya bahwa orang Kristen itu mengikut Yesus berarti percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan, setelah itu saya hanya perlu berdoa,
membaca Alkitab, rajin ke gereja dan memberi persembahan, kemudian membantu pelayanan, kemudian cukup seperti itu, 那么，如果基督徒想说，跟从耶稣就是相信耶稣的话，然后接受了救赎恩典之后呢，我就勤奋祷告、勤奋读经、勤奋的去教会，参与侍奉，然后给奉献等等，就足够了的话。 Nah, kalau pemahaman kita demikian, berarti kita hanya akan menjadi orang Kristen yang gemuk secara rohani. 若我们有这样子的理解的话，那么我们就将成为肥胖的基督徒而已。 Tetapi kita tidak pernah menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan Allah yang terbesar untuk menyelesaikan amanat agung. 但是我们从未完成上帝所渴望我们做的，就是他最大的使命。 Kalau saudara lihat gambar yang ada di depan, itu adalah laut mati yang ada di Israel. 如果弟兄姐妹可以看视频的图画，那个是在以色列的死海。 Kenapa laut ini disebut sebagai laut mati? 为什么叫做死海呢？ Karena laut mati itu hanya menerima saja air dan dia tidak membuang air yang diterima dan tidak terhubung dengan laut-laut yang lain. 因为死海它只有接受所有流进去的水，而没有把里面的水再流出去，它没有跟其他的大海连在一起。 Sehingga laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi sekali dan tidak ada kehidupan di dalamnya. 所以这死海呢，它含盐量很高，而且没有生物可以生存在里面。 Ada seorang hamba Tuhan yang bilang, jangan sampai gereja Tuhan seperti laut mati. 有一位神父曾经这样说：“不要教会变成像死海一样。 Kita menerima semua pengajaran Injil yang terbaik, 我们接受了所有最好的福音教导， tetapi kita tidak membagikannya kepada yang lain. Jadi mungkin kita akan disebut seperti laut mati jadinya. 但是我们没有再把它分享给其他人，所以我们可能会像死海一样。” Nah, ada orang yang berpikir mengikut Yesus itu artinya bahwa kita akan menjadi orang yang diberkati, kemudian sehat, punya kekayaan, punya segala-galanya. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. 也有一些人或者一些基督徒这样子想，他们想说跟从耶稣，意味着他们的生活就蒙福，他们得健康，他们会富有，他们的生意成功等等。 Nah, kalau kita memiliki pemahaman mengikut Yesus hanya sebatas itu, berarti kita akan menjadikan Yesus ini seperti dewa keberuntungan. 那么，若我们有这样子的理解的话，我们好像是拥有了一个财神一样。 Kalau saudara lihat gambar yang ada di samping itu, gunung keberuntungan yang ada di Kawi, Jawa Timur. 如果弟兄姐妹看视频上的图画，那个是高一山。 Jadi orang ke sana untuk mendapatkan keuntungan, mereka memberi persembahan, tujuannya kalau mereka datang ke sana bisa mendapatkan keuntungan. 人们上山者求才华富贵，他们认为说，如果我上山，在那边可以求富贵。 Nah, jangan sampai kekristenan kita seperti ini. Kita datang ke gereja, kita rajin berdoa, sebenarnya tujuan kita hanya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. 不要让基督教成为那样子的，我们来到教会只为了我们要求一些利益而已。 Kita menginginkan berkat tetapi bukan menginginkan sang pemberi berkat itu. 我们要蒙祝福，不是去找赐福的人、赐福的上帝。 Nah, pertanyaan untuk kita adalah, apa sebenarnya arti ketika Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku"? 那么，当耶稣说“来跟从我”的时候，他指的是什么呢？ Apa sebenarnya makna menjadi seorang pengikut Tuhan? 跟从耶稣真正的意义是什么呢？ Saya rasa kita perlu merenungkan ini sungguh-sungguh. 我想我们应该
认真的去思想这一点。 Karena kualitas kekristenan kita ditentukan dari pemahaman kita apa artinya menjadi seorang pengikut Kristus. 因为我们的基督徒的作为基督徒的质量，就是就是判决于我们如何跟从耶稣，我们如何了解跟从耶稣的真正意义。 Nah, menarik sekali di dalam Alkitab, kata ikutlah aku itu dipakai di dalam Injil sebanyak 13 kali. 很有趣的就是这句话来跟从我，在福音书里面使用了大约13次。 Dan umumnya dipakai dalam konteks ketika Yesus memanggil murid-muridnya. 一般就是当耶稣招呼他的门徒们的时候， Saya berpikir kenapa Yesus tidak bilang percayalah kepadaku? Kenapa dia pakai ikutlah aku? 我在想说，为什么耶稣没有说相信我，而是来跟从我？ Bahkan setelah dia mati dan sebelum dia naik ke sorga, dia mengulangi sekali lagi perkataan ini kepada Petrus, ikutlah aku. 甚至当他还没升天的时候，他再次的对彼得说这句话：“来跟从我。” Yesus mengulangi berkali-kali perkataan ini karena kalimat ini sangat penting sekali. 耶稣反复的使用了这句话，因为这句话非常重要。 Nah, kita akan melihat, memahami arti kata memahami arti mengikut Yesus dalam kacamata seorang rabi dan seorang murid. 那么我们要去看这句话的意思，就是在拉比和门徒的背景之下，我们一起看。 Karena kita harus tahu Yesus adalah seorang rabi. 因为我们要知道，耶稣是一位拉比， Dia dipanggil rabi oleh para murid, dia dipanggil rabi oleh orang Farisi, dan dia dipanggil rabi oleh orang banyak. 法利赛人、门徒们还有众人都称他为拉比。 Sehingga untuk memahami kalimat ikutlah aku, kita harus tahu konteks ini terlebih dahulu. 所以为了了解“来跟从我”这句话，我们需要去看这句话的背景。 Nah, menarik sekali ketika seorang murid atau talmidim mengikut seorang rabi, ada 3 goal yang menjadi goal utama bagi sang murid. 很有趣的话，就是当一个门徒跟从一位拉比的时候，他们要了解3个目标或者3个呼召。 Nah, yang pertama, panggilan dan goal seorang talmidin atau seorang murid adalah tinggal bersama sang rabi, atau dengan kata lain, itu merupakan pengabdian total kepada rabi. 那么第一个目标或者第一个呼召就是门徒要和拉比住在一起或者一同生活。 Yang kedua, panggilannya adalah menjadi seperti rabi. 第二个呼召就是变成像拉比一样。 Yang ketiga, melakukan apa yang rabi lakukan. 第三的呼召就是做拉比所做的事。 Sehingga ketika kita mau mengerti perkataan Yesus, ikutlah aku, sebenarnya 3 ini yang Yesus maksudkan untuk murid-muridnya. 所以，若我们要了解当耶稣说“来跟从我”的意义的话，那么这就是耶稣对门徒们的要求，就是这3个呼召。 Mari kita lihat satu persatu. 我们一起一个一个的去看。 Nah, yang pertama, tinggal bersama rabi. 第一个呼召就是和拉比一同住或者一同生活。 Seorang murid yang mengikuti seorang rabi, dia harus bersama rabi 24/7. Jadi 24 jam dalam 7 hari dia harus sama-sama dengan sang rabi. 所以，若一个门徒跟从拉比的话，他要24个小时7天都跟从拉比， Jadi dia tidak bisa punya agenda sendiri, Bapak Ibu. 所以他不能有自己的活动。 Dia harus mengikuti apa yang menjadi pengaturan dari sang rabi itu sendiri. 他要跟随着拉比所安排的， Makanya ketika Yesus memanggil murid-murid, 所以当耶稣招呼门徒们的时 di 候， Markus dikatakan di sana ketika dia menetapkan 12 murid, dikatakan bahwa murid-murid harus menyertai dia dan sesudah itu memberitakan Injil. 在马可福音那里说，耶稣对门徒们说，
他要门徒们撇下一切跟从他。 Ini menarik buat saya karena Tuhan tidak menekankan terlebih dahulu pemberitaan Injil, tetapi dia menekankan kebersamaan dengan Dia. 这对我来说很有趣，因为主耶稣没有强调说先去传讲福音，而是先和他同住同行。 Artinya Tuhan ingin katakan pelayanan kita itu harus mengalir dari persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan. 这意味着上帝要我们知道我们的侍奉要从我们和他亲密的关系而流出来的。 Nah, ciri yang berikutnya kebersamaan dengan Rabi karena mereka harus tinggal 24 jam dan kemudian 7 hari dalam kehidupannya mereka harus meninggalkan segala sesuatu supaya mereka bisa fokus kepada sang Rabi. 第二点的就是接下来就是当门徒们撇下了一切以后跟从拉比的时候，他们要做拉比所做的。 Jadi rupanya menjadi pengikut Kristus itu bukan ecek-ecek ya Bapak Ibu ya. 所以当我们跟随基督的话，那个不是假的， Ada harga yang harus dibayar. 我们要付出一些代价。 Bahkan Yesus berkata demikian. 甚至耶稣这样说。 Dia katakan kalau kita baca di dalam bacaan kita Markus pasal 4 tadi ketika Yesus berkata ikutlah aku kepada Petrus, Andreas, kemudian kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan segala sesuatu. 所以当耶稣招呼雅各、安德烈、西门还有约翰的时候，他们撇下了一切，他们撇下了他们的网。 Bahkan kalau kita baca di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27, 甚至当我们读路加福音第14章25到27节的时候， ini menurut saya sangat unik karena Yesus kan sedang mencari pengikut ya. 这对我来说很特别，因为主耶稣正在招门徒。 Kalau kita cari pengikut harusnya kita harus bicaranya itu yang enak-enak di telinga kan ya. 如果我们正在找跟随者的或者门徒的时候，我们说的话肯定是一些好听的话。 Tapi Yesus sejak dari awal memberitahukan kepada orang yang mengikut dia hal yang sangat-sangat berat. 但是耶稣从一开始告诉跟随他的人非常严格严重的话。 Saya akan baca Lukas pasal 14 demikian bunyinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 路加福音第14章26节，人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。 Banyak Injil sudah berubah menjadi Injil yang kita ciptakan sendiri. 很多福音都成了我们所改造的福音。 Injil dirubah menjadi, oh enggak apa-apa kalau mau ikut Yesus enggak usah radikal-radikal lah. 福音改造成没关系，若要跟从耶稣的话，不必那么的严肃。 Padahal Alkitab sejak awal memberitahukan mengikut Yesus punya harga yang mahal, meninggalkan segala sesuatu. 然而圣经从一开始就已经告诉我们了，要跟从耶稣的话，要付出一些代价，要撇下一切。 Nah, ada satu cerita yang menarik di dalam Matius 19 ayat 16. Saya minta maaf kepada Ibu Sylvia. Ini saya baru tambahkan ya. Jadi dia tidak mempersiapkannya ini. Tetapi Matius 19 ayat 16 mungkin tidak harus dibaca bahasa Mandarinnya. Saya akan baca. Ini ada seorang anak muda. 有一位年轻人，在马太福音第19章里面有一个很有趣的故事，就是有一个年轻人。 Nah, anak muda ini adalah orang yang sangat kaya, boleh dikatakan apa ya kalau sekarang ya, crazy rich ya. 他是一个非常富有的人， Dan orang ini muda tapi punya hati untuk sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan.
他虽然还很年轻，但是他有一颗想要跟从耶稣的心。 Nah, Yesus bilang begini, dia bilang begini kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 所以他就这样子对耶稣说：“夫子，我该做什么善事才能得永生？” Kalau ada anak muda yang datang ke gereja, kaya, kemudian nanya seperti ini, kita biasanya ngomong apa, Pendeta Fu? 若在教会里有 Pendeta Dan ya. 年轻人非常富有来到教会，然后问了这句话的时候，我们会对他怎么说呢？ Ini punya duit yang banyak loh ya. 他有很多钱， Kita pasti akan berhati-hati ngomongnya Bapak Ibu. 我们肯定会小心翼翼的对他说。 Ngomong kita bilang, "Oh, kamu saya ajak terima Yesus dan mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Raja." 我们可能会对他说：“我邀请你来接受耶稣为你生命中的王。” Itu nggak salah. 这没有错。 Tapi apa yang Yesus sampaikan sangat berbeda sekali dengan apa yang kita pikirkan. 但是耶稣对这位年轻人所回答的 Yesus 和我 bilang 们 seperti ini. 理解的非常不一样。 Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 耶稣这样子说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”这个年轻人听到这句话的时候，他垂头丧气的离开了。 Bapak Ibu, ini yang banyak hilang di dalam kekristenan. Kita membuat kekristenan menjadi sesuatu yang biasa. 弟兄姐妹，这就是在基督教里面很多失去的，我们把它变成了很普遍的事。 Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya yang radikal. 耶稣要我们真正的去跟随他， Yang mau mengorbankan segala sesuatu demi untuk Tuhan saja. 愿意为主付出一切代价。 Saya baru pulang dari Sulawesi Barat, 我刚刚从北苏拉威西回来， melayani pekerja lintas budaya di seluruh Sulawesi Barat. 我侍奉了在那里的童工。 Ketika saya sampai di sana, hati saya terenyuh Bapak Ibu. 到了那边，我感到我很受感动。 Ini anak-anak muda yang meninggalkan segala sesuatu yang nyaman. Dan di Sulawesi Barat itu saya baru tahu beda jauh dengan Jawa Bapak Ibu ya. 他们是一些年轻人，他们撇下了一切，我才知道在苏拉威西北部那边和爪哇岛非 Kayaknya 常不一样。 berbanding terbalik dengan PIK ini. Ini pertama kali saya di PIK ya. Wah, saya lihat bagus sekali PIK ini ya. 跟我们的碧堂会非常不一样， Tempatnya nyaman sekali. 地方很舒适。 Tapi ingatlah, kita dipanggil bukan hanya duduk menikmati tempat yang indah, tapi Tuhan ingin kita memberikan segala-galanya untuk Kristus. 但是我们要记得，上帝照顾我们，不只是来到教会做听道而已，但是他要我们撇下一切，跟从他。 Ada satu orang yang sangat menginspirasi hidup saya, namanya William Borden. 有一位使我感动的年轻人，就是威廉伯登。 William Borden lahir dari keluarga milioner. 他是来自富有的家庭， Umur 16 tahun setelah tamat SMA, dia diberikan privilege oleh orang tuanya untuk keliling dunia. 16岁高中毕业以后，他的父母赏他环游世界的礼物。 Dia pergi ke Asia, ke Eropa, kemudian ke daerah Timur Tengah. 他去了亚洲、中东地区，还有欧洲。 Anak muda ini bertobat dari pelayanan di El Moody. 这位年轻人从迪恩目的侍奉悔改转变， Dan ketika dia pergi, orang tuanya menganggap bahwa itu hanya untuk senang-senang ya. 当他去的时候，他的父母在想，他可能只有去散散心而已。 Ketika dia singgah dari satu tempat ke tempat yang lain, melihat kondisi setiap negara yang dia kunjungi. 当他从
一个地方，去到另外一个地方的时候， Milioner muda ini kemudian bilang, Tuhan, aku mau menjadi seorang missionary. 这位年轻的富有的人，他对主说：“主啊，我要成为一个宣教士。” Ketika dia sampai di Amerika, dia sampaikan berita itu kepada orang tua, itu gempar. Ini salah satu surat kabar yang menuliskan tentang kegemparan itu. 当他回到美国的时候，他告诉了他的父母，父母很惊讶。 Young millionaire renounced word to be missionary. 所以这个年轻富有的人，他想成为一个宣教士。 Orang tidak habis pikir, kenapa dia mau meninggalkan segala sesuatunya? 人们不断的想，为什么他要抛下一切，成为宣教士？ Setahun kemudian dia masuk di Universitas Yale. 1年后，他进入了耶鲁大学。 Dia di sana melihat kehidupan dosen dan mahasiswa yang suam-suam, hatinya terbakar, Tuhan, lawat kampus ini. 他在那里看到了其他大学生，还有他的教授过着平平淡淡的生活，他就向上帝呼求复兴。 Kemudian dia memulai persekutuan doa dengan beberapa teman dekatnya. 然后他就开始了和他的几个好朋友祷告会。 Kemudian persekutuan itu bertumbuh menjadi 1.300 mahasiswa berkumpul setiap minggu untuk berdoa revival bagi kampusnya. 然后这个祷告会呢越来越大，最后就是有1300个大学生聚集在一起祷告，为校园有个复兴。 Dan kampus itu mengalami revival yang luar biasa. Anak-anak muda yang masuk untuk kuliah dibawa untuk percaya kepada Tuhan. 这所大学就有了复兴，新来的大学生他们被引导相信主耶稣。 Setelah dia tamat dari universitas, orang tuanya menawari dia untuk melanjutkan bisnis keluarganya. 当他大学毕业以后，他的父母要他继承家族企业。 Tapi dia katakan kepada orang tuanya, Pak, hati saya masih tetap untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang yang saya kunjungi waktu usia 16 tahun saya keliling. Maaf, saya tidak bisa menerima tawaran ini. 但是他对他的父亲说，他还是想要去侍奉那些迷失的灵魂。当他就是在他16岁去环游世界所遇见过的那些人。 Semua orang menganggap dia bodoh, tetapi kemudian dia tulis di Alkitabnya. 许多人都认为他是一个傻子，但是他在他的圣经里这样写了一句话： No retreat. 不会退缩。 Saya tidak akan mundur, walaupun dibilang bodoh. Setelah itu dia kemudian masuk Princeton Seminary untuk memperlengkapi dirinya untuk masuk ke ladang misi. 即使别人都说他是一个傻子，但是他对自己说，他绝对不会退缩。之后他就进入了 Princeton 神学院，来准备他去宣教原地侍奉。 Setelah tamat hatinya tetap bulat, dia mau berangkat ke China untuk melayani sebuah suku yang bernama Huizu. 他毕业以后，他的心中仍然有这个负担，结果他就去了中国，在那里他想侍奉在中国的一个种族，就是回族。 Huizu adalah satu suku di China, orang Chinese, tetapi mereka adalah saudara sepupu kita. 回族在 Maksudnya Muslim ya. 回族在中国也是一个回教。 Nah, tapi dia bilang, wah kalau saya langsung ke China, ini kayaknya sulit. Saya harus belajar tentang Islamologi. Kemudian dia pergi ke Egypt, ke Mesir, untuk bisa belajar bahasa Arab di sana. 但是他想说，若我直接到中国侍奉服侍这些回族的话，这也不太好，所以他就决定了去埃及先学习有关回族的一些事情，还有学习了阿拉伯语言。 Nah saudara tahu, di Mesir dia belajar dan kemudian beberapa bulan kemudian dia didiagnosa dia memiliki kanker otak di kepalanya. 那么他就在
埃及那边学习，3个月以后，他被判断患了脑炎。 Dan dia tidak bisa ditolong. Sebelum dia mati, dia tulis satu kata di Alkitabnya, no regret. 他的病无法得救，所以他最后在他的圣经里面再写了一句话，就是不后悔。 William Borden yang masih muda dari keluarga yang kaya punya beban menjadi misionari tapi tidak sempat sampai ke tanah dia melayani malah mati di Mesir pada waktu itu. 威廉伯登他是一个富有的年轻人，他有一个负担去中国成为宣教士，但是他不能完成他心中的负担，结果在埃及去世了。 Ada orang berpikir ini sia-sia anak muda ini. 有人说这一切都是恍然的， Tapi saudara tahu saat ini di daerah yang namanya Gansu, itu daerah barat daya, itu ada rumah sakit yang dibangun oleh orang tua William Borden untuk memperingati akan beban anaknya. 但是若弟兄姐妹知道，在甘肃有一所威廉伯登父母为他建立的一所医院。 Dan waktu saya dengan istri melayani di kota ini, 当我和妻子在这个城市侍奉的时候， saya berkunjung ke rumah sakit ini dan di rumah sakit itu masih ada satu tempat yang mereka khususkan untuk seperti memperingati William Borden ya, itu di bagian ini ya. Oke, tidak. 我们来到了这家医院，然后我们看到了在这家医院里面还有一个小小的地方专为纪念威廉伯登的地方。 Setiap kali ada teman yang berkunjung untuk bisa mission trip, saya bawa ke tempat ini dan mereka menangis. Dan mereka bilang, iya Tuhan, ada orang yang mau memberikan hidup kepada Tuhan seperti ini. 每当有朋友亲戚来到这个城市的时候，我都会带他们来到这家医院，然后跟他们说威廉伯登的故事，他们都会受感动。 Kenapa William Borden mau meninggalkan segala sesuatu kenyamanan dan hanya punya fokus untuk mencari mereka yang terhilang? 为什么威廉愿意抛下一切荣华富贵，去侍奉那些迷失的人呢？ Karena dia tahu panggilan tertinggi di dalam kehidupannya adalah untuk memberikan hidup seluruhnya hanya bagi Kristus. 因为他知道，在他生命中最重要的呼召就是把生命全部献给主。 Saya berdoa supaya setiap kita yang duduk di tempat ini ingat akan panggilan Kristus untuk kita. Kita dipanggil untuk memberikan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. 我会为坐在这里的每一位弟兄姐妹祷告，让我们可以记住，上帝呼召我们的意义，就是要我们把我们的生命完全的献给他。 Yang kedua, 第二个呼召就是， nah panggilan yang kedua dari seorang murid untuk menjadi murid, menjadi seorang talmidim adalah menjadi seperti rabi. 第二个呼召就是一个门徒要成为像拉比一样。 Waktu saya renungkan ini saya bilang, Tuhan, ini panggilan tertinggi bagi seorang pengikut Kristus. 当我思想这句话的这一点的时候，我在想，主啊，这是对门徒来说，这是最崇高的一个呼召， Agar hidup kita ini makin serupa dengan Kristus. 让我们的生命，让我们的生活越来越像基督一样。 Kalau orang melihat kita, mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. 若别人看我们的时候，他们可以看见耶稣基督在我们里面。 Saya kadang tanya sama istri saya, namanya istri saya itu Icu. Dia bilang, Icu, saya suamimu ini sudah kayak Kristus apa belum ya? 有时候我会问我的太太，她叫玉珠，玉珠，你的先生有没有像基督一样了呢？ Kalau kamu baik sama aku kayaknya mirip-mirip Yesus lah ya. 她就会回答说：若你对我好，那么好像有一点点像基督。 Tapi kamu keras kepala, mau menang sendiri, kayaknya jauh sekali dari gambaran Kristus tuh. 但是你很顽固，好像
离耶稣基督的形象差很远。 Mengikut Kristus artinya hidup kita diubahkan semakin serupa dengan Yesus. 跟从基督的意义就是，当我们跟随他，我们的生活、我们的生命都完全的受改变。 Saya dulu berpikir panggilan tertinggi kita adalah mencari jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa untuk Yesus. 以前我有这样子的想法，就是最崇高的呼召就是要把那些迷失的人迎回来，让他们可以相信耶稣。 Setelah saya memahami ini, saya baru tahu bahwa panggilan tertinggi kita sebagai seorang murid Yesus, hidup kita diubahkan serupa dengan gambaran Yesus. 当我了解这一点的时候，我才明白说，我们作为一个门徒，最崇高的呼召就是要被改变，成为像基督一样。 Nah, Petrus ini adalah murid dari Yesus dan dia yang mendengar langsung panggilan itu. 彼得是耶稣的门徒，他亲耳的听耶稣说了这句话。 Nah, dia katakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, saya bacakan untuk kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Perhatikan kata ini. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 在彼得前书第2章21节那里说：“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。” Nah, bahasa Inggris bagus, dibilang follow in his steps. Nah, kata follow in his step itu seorang rabi ketika dia mengajar, murid-murid itu berusaha untuk betul-betul meneladani dan mengikuti gaya sang rabi. 这个跟随他的脚中行的这句话，的意义非常好，因为当一个门徒跟从他们的拉比的时候，他们要真正的去效法拉比。 Saya ini suka nonton dracin juga Bapak Ibu ya. 我很喜欢看中国的连续剧， Yang secara khusus yang berkaitan dengan silat ya. 特别是有关就是武侠片的连续剧。 Istri saya kadang bilang, wah kamu ini kok nonton aja. Enggak, saya ini pengen supaya bahasa Mandarin saya bisa tetap baik begitu ya. 我的太太会对我说：“你就顾着看连续剧。”我就会对她回答说：“没有，我只是想提高我的汉语而已。” Nah, kalau saudara lihat film-film China itu, murid mereka berusaha untuk meneladani gurunya, belajar ilmu semuanya sehingga dia kalau bisa lebih hebat dari gurunya. 所以，如果弟兄姐妹曾经看过这样子的武侠片的话，我们可以看到一个门徒，他们会向他们的师傅学习一切的武功、一切的功夫。 Inilah latar belakang seorang murid mengikuti rabi supaya hidupnya, perkataannya, cara semuanya itu tidak ada bedanya dengan sang rabi. 这就是门徒们跟从拉比的背景。 好让他们的生活、他们的一举一动都跟拉比一样。 Saya suka foto ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berkaca itu yang kelihatan Yesus tuh ya. 我很喜欢这张照片，当我们照镜子的时候，所看到的是耶稣。 Nanti coba pulang ke rumah kemudian berkaca, yang kelihatan ini siapa ya? 回到家里以后，可以照镜子看一看，在镜子里面所反出来的影子是不是耶稣？ Yang kelihatan tentu kita sendiri, tetapi saya ingin ingatkan buat kita, dia ingin mengubahkan hidup kita serupa dengan gambarannya. 看到的当然是我们自己，但是我想说的就是，上帝要我们改变成像他一样。 Ini goal utama kita sebagai seorang pengikut Yesus. 这就是 Hidup kita semakin serupa dengan Dia. 这就是我们跟从耶稣最重要的目标，我们的生活被改变，像他一样。 Seperti metamorfosis ini Bapak Ibu ya. 就像这图片里面的变化， Itu dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang manis. 从一条非常恶心的虫子变成了很漂亮的蝴蝶。
Saya bayangkan kalau kehidupan gereja Tuhan diubahkan seperti ini, penginjilan gak akan susah Bapak Ibu. 我在想象，若教会被上帝改变成像这美丽的蝴蝶一样，那么福音就不会很难的去传了。 Seorang teolog yang ada di Inggris namanya Michael Green membuat buku yang judulnya 30 Years That Changed the World. 30 tahun yang mengubahkan dunia. 有一个英国的牧师和神学家，就是 Michael Green， 他写了一本书，改变世界的30年。 Dia membuat penyelidikan, kenapa kekristenan di zaman mula-mula itu bisa berkembang secara luar biasa. Padahal murid-murid itu bukan orang terpelajar, tidak punya duit, tidak punya koneksi, tidak punya background, tidak punya sesuatu yang bisa mengembangkan ajaran pada waktu itu. 他做了一个调查，说为什么起初的教会会发展的那么了不起？因为即使耶稣的门徒们没有受过教育，他们没有什么很好的人际关系，没有金钱，没有很多东西，但是为什么可以发展成这样伟大？ Michael Green menemukan beberapa rahasia yang membuat kekristenan begitu dihormati dan begitu disenangi oleh orang pada waktu itu walaupun pemerintah tidak menyenanginya ya. 这个Michael Green 他发现了为什么当初的基督教很受尊敬，然后可以发展的那么伟大。 Nah, saya bacakan beberapa kalimat di dalamnya. Yang membuat kekristenan dihormati dan menarik adalah gaya hidup orang Kristen mula-mula yang sangat berbeda dengan kehidupan orang pada zaman itu. Mereka hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurahan hati, iman yang hidup, dedikasi yang total untuk Tuhannya, dan hidup di dalam sukacita Allah. 这就是他调查中所发现的，就是为什么基督教很受尊敬，而且很有趣的就是基督徒起初的基督徒的生活方式和当时的那时代的人的生活方式非常不一样。他们活在圣洁慷慨中，他们活出他们的信心，他们把自己完全的献给主，而且他们生活有喜乐。 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca tentang kehidupan para martir yang mati pada zaman dulu ya, itu mereka ketika mau dibakar, mereka bisa berdoa, mereka bisa memuji Tuhan, itu yang menarik mereka. 弟兄姐妹，若弟兄姐妹曾经读过一些殉难者的故事，那么我们可以看到，他们虽然遭到逼迫，要被杀死，但是他们还可以赞美，还可以祷告。 Allah rindu kalau kita menjadi pengikutnya, kita menjadi pribadi yang diubahkan serupa dengan Yesus. 上帝渴望，当我们跟从他的时候，我们的生活可以被改变，像基督一样。 Yang terakhir, 最后一点， panggilan seorang murid itu adalah ketika seseorang mengikuti rabi adalah mengerjakan yang dikerjakan oleh rabi, atau dengan kata lain meneruskan apa yang menjadi pengajaran sang rabi. 门徒第三个呼召就是做拉比所做的事，或者就是继续传扬拉比所教的教导。 Itu sebabnya ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia perintahkan kepada murid-murid apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. 这就是为什么耶稣升天之前，他对门徒们说：“你要使万民做我的门徒。” Kenapa mereka harus memberitakan ajaran sang rabi? 为什么他们要传扬拉比的教导呢？ Karena rabi ingin orang juga bisa menikmati berkat yang diberkati, yang didapatkan oleh sang murid itu tadi. 因为拉比要其他人也受到门徒们所得到的祝福。 Dan kalau saudara lihat kehidupan 12 murid, tidak ada satu murid pun yang tinggal di Yerusalem. Mereka pergi ke berbagai tempat untuk membawa Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. 那如果我们看到这12个门徒的生活，他们分散了到世界各个地方。 Saya akan menutup bagian ini dengan
yang ini saja. Kata fu. 我要结束今天的道，用这个字福。 Waktu saya di China, saya diberikan satu traktat tentang kata ini, fu. 当我在中国的时候，他们给了我这个字福。 Saya lihat kata ini cukup menarik. Ini hanya dari traktat Bapak Ibu. Saya tahu di sini banyak yang jago bahasa Mandarin. Jadi kalau salah nanti tolong saya dikoreksi ya. Tapi ini saya dapatkan dari traktat itu. Dan artinya menarik menurut saya. 这个字对我来说很有趣，可能有一点点错误，希望弟兄姐妹可以谅解，因为我只是从别人接受的。 Nah kita tahu bahwa kata berkat ini itu gabungan dari beberapa goresan-goresan ya di dalam karakter Mandarin ya. 我们知道“福”这个字是由许多笔画组成的。 Nah, yang sebelah kanan ini adalah katanya divine prefix. Itu seperti tentang keilahian. Makanya kata Tuhan itu, kata Shen itu biasanya ada kata ini ya. 就是在左手边的那个是神部首。 Nah, perhatikan baik-baik. Kemudian yang di sebelah ini adalah I, itu adalah satu. 在右边上面的是一字。 Kemudian ini yang di bawahnya ini adalah ko, itu adalah mulut sebenarnya, tapi itu bisa diartikan sebagai manusia. 一字的下面是口字，本来它的意思是就是口嘴巴，但是也可以把它意识为人。 Dan di bawah itu kayak kotak itu kayaknya tian ya Pak ya. Itu adalah tanah atau ladang begitu ya, atau taman. 那么在口的下面就是田字。 Nah, perhatikan baik-baik kata ini. Satu orang di taman bersama dengan Tuhan itu adalah blessing. 所以有一个人在田里和神在一起，那是福。 Wah, waktu saya pikir ini, jadi berkat itu rupanya bukan kita punya duit banyak, punya segala sesuatu, tetapi orang yang hidup bersama Kristus, bersama dengan Allah itu adalah orang yang diberkati. Ini menurut traktat itu tadi 所以 ya. 我想到这句话的时候，我非常惊讶，因为这也一个人在田里和神在一起才蒙福，而不是因为他有很多金钱。 Nah, yang menarik dari kata ini, ketika tahun baru itu harus dipasang terbalik. 很有趣的话，就是我们过年的时候，这个字要把它倒挂。 Nah, waktu saya masih belajar bahasa Mandarin di China, Bapak Ibu, saya belajar sedikit ya. Itu saya tanya, saya punya guru. 当我在中国学习的时候，有机会学习的时候，学习汉语的时候，我问我的老师， Kenapa dipasang terbalik ini, Lause? 为什么要把它倒挂呢？ Katanya ada banyak versi, tapi menurut traktat ini, 据我的老师说， dia bilang begini, orang Chinese percaya berkat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berkat itu harus ditumpahkan, mengalir ke keluarga, mengalir ke tetangga, mengalir ke lingkungan, dan mengalir ke orang-orang yang ada di sekelilingnya. 对我的老师说，中国人相信福不是只为自己而已，只有自己得到，而是要把它倒流出来给家人，给我们的邻居，给四周围的人，给所有的人。 Inilah sebenarnya panggilan yang Yesus maksudkan menjadi pengikut Dia. 这就是耶稣招呼门徒的时候所谓的意义。 Kita diberkati dengan begitu berlimpah, tujuannya bukan untuk kita. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. 我们蒙福，所以我们也可以成为别人是周围的人的祝福。 Ingatlah apa yang engkau punya itu hanya titipan dari Tuhan. 我们要知道，我们所拥有的只是上帝托在我们这里。 Kita diminta untuk menjadi penata layan yang baik bagi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. 我们要为他赐给我们的福而去做好我们的侍奉。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa, anakmu sudah berhenti berbicara. 主啊，你的儿子已经停下来， Biar rohmu yang kudus yang berbicara terus di hati kami.
让你的圣灵继续在我们的心里面说话， mengingatkan kami bahwa kami sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau. 提醒我们已经拿下决定来跟从你， Biar kami menjadi pengikut sejati seperti yang Engkau inginkan. 让我们可以做你真正的跟随者，就像你所喜悦的。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们 Amin. 祷告是奉靠主耶稣名求，阿门。